Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara kita menunggu kehadiran yang lain, kepada sesiapa yang ada telah pun on, saya nak test sama ada gambar dan juga suara jelas kedengaran dari lokasi tuan-tuan dan puan-puan. Kalau sesiapa yang berada di Kuala Lumpur, kalau jelas kata jelas dengar, di Johor, di Pulau Pinang, di Kota Baru, di Kuantan, di Ipoh. Jadi saya harap hari ini signal jelas dan semua dapat mendengar dengan jelas. Okey. Alhamdulillah, Siti Azma Muhammad Mukhtar jelas. Okey, sebenarnya saya hari ini menggantikan Tuan Nur Haris, Perundi Imam Pusaka yang sepatutnya berkudara hari ini, tetapi beliau tidak berapa sihat, dengan demam berpanjangan dan tak tahu lagi keputusannya apa. Tapi kami sama kita doakan Tuan Nur Haris segera sembuh dan dipermudahkan urusan, dan sebab beliau memaklumkan pagi tadi yang beliau tidak dapat mengambil tugasan pada malam ini. Jadi walaupun saya mengambil tugasan ini, dan tajuk kita pada malam ini bertajuk suami berpoligami cuai merancang harta. Ini panas ni. Yang kaum Hawa suka tajuk ini. Kaum Adam marah saya. Apalah cerita ni, apa lelaki pun nak condemn lelaki. Bukan apa. Saya dalam industri ni lama dan saya kerap berjumpa kes-kes kematian yang melibatkan suami yang berpoligami. Dan kebanyakan kes ini menimbulkan pelbagai permasalahan. Dan ada juga kes-kes yang kami tidak berkesempatan untuk membantu. Contohnya setiap kali saya memberi ceramah dan buat kelas, saya selalu didatangi oleh sama ada balu kepada suami yang berpoligami ataupun isteri yang menceritakan tentang masalah mereka. Dan saya kasih contoh. Saya pernah didatangi oleh seorang balu yang mana suaminya meninggal dunia dan suaminya berpoligami, memiliki 3 isteri, dan yang datang jumpa saya adalah isteri tua yang menduduki rumah. Ada rumah yang ditinggalkan oleh suami. Of course lah, masih nama suami lagi. Dan datang jumpa saya, katanya, okey, arwah suami saya ada 2 isteri lain. Satu isteri sah, satu isteri belum daftar lagi, kahwin dekat Siam. So dia tanya, macam mana? Adakah mereka ni mempunyai hak? Saya kata ada hak. Tapi rumah ni saya duduk dah lama, dan arwah tidak ada rumah lain. Adakah isteri-isteri lain juga ada hak pada rumah ni? Saya kata pada dasarnya ada. Tapi kalau ada harta-harta lain boleh juga dibincang-bincangkan bagaimana nak membahagi dengan baik dalam bentuk muafakat waris. Tapi dia kata, macam mana nak muafakat? Saya dengan madu-madu saya pun tak pernah jumpa dan tak kenal-kenal, dan saya tak nak jumpa pun. Jadi dia kata tak apalah. Saya cadangkan untuk bantu menguruskan dengan cara baik. Tapi apa yang diberitahu oleh balu tadi, kata tak apalah, biarlah. Kalau saya bincang-bincang ni saya hilang hak, lebih baik saya duduk saja. Nama arwah lah. Dan saya katakan, puan, walaupun puan tak uruskan rumah ataupun harta yang puan gunakan itu, ada hak orang lain, hak madu-madu puan, anak-anak daripada isteri-isteri arwah yang lain. Jadi mereka mempunyai hak.
Kalau mereka tidak redakan, seolah puan duduk atas hak mereka dan hukumnya haram. Tak apalah, tak apalah, dia kata dia tak peduli. Jadi inikah? Mungkinkah? Nah, ini antara risiko kalau seorang lelaki yang berpoligami tidak buat perancangan yang baik. Mungkinkah? Saya tak faham. Bukan seorang yang berpoligami. Mungkinkah mereka-mereka ini, suami-suami yang berpoligami memang redha? Kalau meninggal dunia nanti biarlah waris-waris mereka susah. Baik isteri-isteri, baik anak-anak susah. Adakah mereka ini dengan sedarnya memang redha, nanti kalau aku mati tak apalah, biarlah mereka susah. Adakah itu yang mereka ada dalam hati mereka? Ataupun tak apalah, bila aku mati nanti dia nak gaduh-gaduhlah, biarlah mereka bermusuhan. Adakah itu yang mereka fikirkan? Ataupun mereka kata tak apalah, kalau bini aku termakan hak bini lain tu, haram lah. Adakah itu yang mereka fikirkan? Ataupun mereka tak fikirkan? Nah, jadi ini yang saya selalu nak sampaikan dalam siri jelajah saya, dalam siri ceramah saya, dalam siri video saya, tentang kepekaan kita tentang hukum hakam. Okey? Memang dalam Islam membenarkan berpoligami, tetapi mestilah berlaku adil. Dan adil ini bukan bermakna hanya adil semasa hidup, tetapi juga adil supaya apabila kita tidak ada, pembahagian harta itu juga dapat diberi dengan adil dan tidak ada salah seorang pun daripada baik isteri-isteri, baik pun anak daripada isteri mana pun tidak mudarat. Jadi berbalik pada topik kita. Adakah suami-suami berpoligami ini cuai dalam merancang harta ataupun tak tahu yang mereka perlu merancang harta, ataupun mereka tak nak ambil tahu? Ayah Ngah Faris Nordin Temeloh clear, alhamdulillah. Okey, siapa-siapa yang termiss tak apa, boleh tengok balik rakaman ini, tak ada masalah. Okey. Jadi saya bukan nak menceritakan beberapa kes spesifik, tetapi secara dasarnya senario-senario yang saya ketemui. Okey. Kebiasaannya apabila saya menjelajah bercerita, yang datang bertemu saya selalunya adalah daripada isteri. Okey. Datang mengadu sama ada tentang pusaka arwah suaminya yang sekarang masih belum selesai sebab isu-isu yang membabitkan madu mereka. Yang mereka baru tahu, lepas meninggal baru tahu yang suaminya ada isteri lain, ataupun lepas meninggal dunia barulah tahu yang harta ini perlu dibahagikan dan isteri satu lagi tu mempunyai hak. Ataupun ini ada satu isu juga, seorang lelaki yang berpoligami ada dua isteri, satu isteri tua, satu isteri muda. Hartanya banyak, tapi meninggalkan dua isteri. Isteri pertama tidak ada anak, dan isteri kedua yang baru dikahwini 2-3 tahun dan mempunyai anak lelaki seorang dan meninggal dunia. Bayangkan bagaimana pembahagian ini kalau diikut faraidnya. Dan ketika ini berlaku, ramai yang menuduh faraid ini zalim yang tidak adil. Tetapi sebenarnya hukum Allah dah cantik. Yang salahnya adalah kita ni, yang kita tahu yang kita sepatutnya bertanggungjawab, berlaku adil, buat perancangan. Rasulullah pun menyuruh umatnya. Dalam satu hadis mengatakan, orang yang cerdik adalah orang yang mempersiapkan dirinya dan beramal untuk kematian. Inilah kita kadang-kadang kita tak peka. Kita nampak apa yang dekat dalam kehidupan kita hari ini, hari besok. Kita tak nampak jauh apa berlaku kalau kita meninggal hari ini. Jadi inilah satu senarionya, ada isteri tua datang jumpa dan akhirnya tidak buat apa-apa.
Reda duduk atas hak isteri-isteri lain dan anak-anak. Sebab takut hilang hak. Ada juga yang meninggal dunia berpoligami. Salah satu syarat berpoligami adalah mampu. Tapi apabila meninggal dunia, rupanya tidak cukup. Tidak mempunyai harta yang cukup untuk membiayai kesinambung hidup waris-waris lain. Bayangkan, berpoligami, ada isteri muda, ada anak kecil dan meninggal dunia tetapi tidak meninggalkan harta yang mencukupi untuk anak kecil tadi meneruskan kehidupan. Itu satu. Ada juga yang berkahwin, berpoligami tetapi isterinya tidak didaftarkan, isteri kedua, isteri ketiga tak didaftarkan sebab takut untuk dapat tanda tangan isteri pertama. Sanggup berkahwin tanpa pendaftaran dan sampai sini pun tidak mahu membayar denda untuk membolehkan isteri itu didaftarkan supaya isteri itu hak dan anak itu didaftarkan supaya anak itu dia hak dan boleh masuk sekolah dan sebagainya. Kan? Inilah. Dan juga ada juga yang mana semasa hidupnya, ada si suami ini berkahwin, bercerai, berkahwin dan apabila diceraikan memang isteri itu tidak ada hak cerai hidup. Tetapi anak itu zuriatnya ada hidup, ada hak. Dan yang menyedihkan apabila meninggal dunia isteri pertama ni menindakkan hak anak kepada si suaminya, anak daripada isteri yang telah diceraikan. Padahal anak-anak itu tetap mempunyai hak. Jadi itulah sebenarnya tuan-tuan dan puan, apabila melibatkan keluarga berpoligami, pengurusan harta dan pusakanya adalah lebih kompleks. Dan apabila lebih kompleks, persediaannya perlulah lebih rapi. Sangat penting untuk ada rasa tanggungjawab, rujuk kepada orang yang mahir dan buat sesuatu supaya sekiranya berlaku kematian dengan situasi yang rumit itu tetapi pengurusannya tetap baik, adil. Sebab dalam pengurusan perancangan pewarisan antara objektifnya adalah untuk memastikan ada kesinambungan kehidupan untuk waris-waris yang ditinggalkan, untuk memastikan harta yang ditinggalkan dapat diturun milik dan dimanfaatkan untuk waris-waris yang ditinggalkan tetap dalam keadaan harmoni, tanpa pergaduhan, tanpa perbalahan, dan harta-harta itu dapat dibahagikan dengan baik dan tidak ada di kalangan waris-waris termakan harta haram. Selagi harta pusaka tidak diuruskan, adalah waris yang menduduki atau menggunakan harta tanpa keredaan waris-waris lain, maka hukumnya haram. Kita cuba elakkan. Dan juga kita cuba elakkan harta itu tidak dimanfaatkan ataupun lupus. Dan kita juga cuba mengelakkan ada di kalangan waris-waris yang termakan yang mudarat. Jadi tuan-tuan dan puan, yang peliknya, setiap kali saya berceramah, saya jarang-jarang didatangi oleh para suami yang berpoligami mohon nasihat bagaimanakah cara untuk merancang, untuk memastikan bukan saja mereka dapat adil semasa hidup, apabila meninggal dunia pun dapat berlaku adil. Okey, dah hampir tamat. Jadi malangnya kebanyakan yang saya terjumpa pun mereka ada pelbagai alasan untuk tidak buat apa-apa. Jadi saya menyeru kepada semua yang menonton video ini, tolong sebar-sebarkan untuk membuka hati suami-suami yang berpoligami untuk membuat perancangan untuk memastikan keluarga mereka tetap sejahtera walaupun mereka telah tiada. Okey, jadi itu saja perkongsian saya hari ini.
Saya harap dapat memberi manfaat. Saya mohon maaf kalau saya tersentuh hati siapa, tetapi niat saya adalah untuk memberi kefahaman yang betul tentang perancangan penguasaan. Dengan itu, saya berhenti dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.